Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Okey, tuan-tuan, dia punya prosedur dia macam ni. Kita akan gunakan buku Nahwu yang ni dan buku Saraf yang satu lagi. Buku Nahwu dan buku Saraf yang satu lagi. Lepas tu kita akan gunakan ayat-ayat mengikut 3 bahagian. Bahagian pertama berkenaan dengan uluhiyah. Tuan-tuan, saya dah bagi kan? Al-Quran ni ada 3 bahagian. Yang pertama dia panggil uluhiyah, iaitu termasuk rububiyah. Lepas tu termasuk ubudiyah. Ubudiyah ni mana ketuhanan ya. Dan termasuk sam'iyah. Ini saya telah kategorikan ini bahagian pertama dalam Al-Quran, yang kedua bahagian syariat, dan yang ketiga bahagian akhlak. Ini kandungan Al-Quran yang besar, ya, yang besar. Ini ketuhanan, percaya kepada Nabi dan Rasul. Ini syariat, bagaimana kita nak menjalani kehidupan di dunia akhirat. Ada 7 cabang besar ni, jenayah dan sebagainya. Yang ini akhlak, akhlak kita dengan Allah dan dengan manusia. Yang saya dah bagi dalam jadual dulu kan? Tak jangan risau. Jadi tuan-tuan, kita akan drill ayat berasaskan 3 bahagian ni, supaya bila kita habis belajar ni, kita tahu mana ayat syariat, mana ayat akhlak, dan mana ayat uluhiyah ketuhanan. Yang paling banyak sekali adalah ayat syariat. Syariat ini maknanya membicarakan tentang kehidupan kita dengan manusia, kita dengan alam, ya, pekerjaan, jenayah, nikah kahwin, termasuklah apa tu, jual beli, kontrak, batal kontrak, ya, termasuklah apa tu, gadaian, ya. Ini ramai orang Islam tak tahu hak mereka, rugi, sangat rugi kerana mereka tidak tahu hak mereka. Begitu juga dalam bab nikah kahwin, orang perempuan paling ramai yang tak tahu tentang hak mereka dalam rumah tangga. Seperti mana orang perempuan, dia tak tahu tentang bawa kereta. Bila kereta rosak, dia cepat-cepat pergi workshop. Padahal kereta tu tak payah perbaiki, kena repair, kena tunggu je kan. Bukan perempuan di sini, perempuan di Afrika Selatan. Okey. Jadi tuan-tuan, saya hari ini saya akan bagi satu ayat, satu tajuk. Okey. Dan daripada 3 bahagian ini tuan-tuan, kita akan gunakan teori function. Jadi tuan-tuan tahu, function ni tugas ayat. Dan dalam setiap function tu ada notion. Notion ini makna ayat. Makna ayat. Ya, makna ayat. Okay. Ini function ini tugas ayat. Tugas ayat. Okey. Okey. Tugas ayat tentang akhlak. Tugas ayat tentang syariat. Tugas ayat tentang ketuhanan. Ataupun di sini tuan-tuan, kita kata akidah. Yang besar ya. Tadi besar dia akidah. Jadi akidah, di bawah akidah ni ada uluhiyah, rububiyah, ubudiyah dan sam'iyah. Sam'iyah ni hanya yang kita dengar. Kita tak pernah jumpa, seperti hari kiamat, tak pernah dengar kan? Tentang qada-qada, tak pernah dengar tu. Okey. Percaya kepada rukun iman, ya, seperti itu yang kita hanya dengar saja. Hari kiamat, syurga, neraka, mana pernah dengar kan? Yang ni ubudiyah ni, bagaimana kita nak menyembah Allah secara yang paling baik. Rububiyah ni, bagaimana kita nak menjadikan Allah itu sebagai Tuhan kita. Allah itu penjaga alam, ya, Rabbil Alamin. Kemudian uluhiyah ni, bagaimana Allah tu nak kita sembahkan dia. Jadi tuan-tuan kena ada beza antara 4 benda ni. Ya, 4 benda ni. Syariah ni, kita nak hidup dalam dunia ni, bila naik ke dunia terus pakai syariah. Ya, bila besar macam mana cara nak didik anak-anak, macam mana nak nikahkan anak-anak kita,
Lepas tu bila dah kaya macam mana nak belajar duit. Ya, lepas tu bila dah apa tu kita dah berumah tangga macam mana cara nak jaga keluarga. Ini dia tanya. Akhlak ini menjadikan ini penting untuk semua ini. Tanpa akhlak ini memang kita tak boleh hidup dengan baik. Sebab itu Nabi kata akhlak Nabi itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi bila kita kaji Al-Quran, sebenarnya lalu itu dengan akhlak. Jadi tajuk hari ini saya akan bagi tentang tata cara kita berzikir. Ya, ramai orang berzikir. Hari ni kecoh pasal zikir kan. Lari-lari, meloncat-loncat semua kan. Okay. Zikir. Macam-macam petua dah keluar zikir. Jadi kita nak tengok macam mana. Jadi tata cara berzikir, tuan-tuan tulis write the date today, 1st April Fool. Tulis tajuk dia, tata cara berfikir, tajuk pertama. Tuan-tuan kena tulis apa tu, akhlak. Kita berzikir tu sebenarnya akhlak. Akhlak kita dengan Allah. Okey. Inilah dia rupa nota dia. Dan di belakang ni saya nak jemak kertas apa yang kita nak drill end of the class hari ni, ya. Okey. Okey. Okey dah. Zikir yang pertama sekali kita nak terangkan istilah zikir tu, zikir. Jadi tuan-tuan boleh ambil ni terus pergi mengajar malam ni di mana-mana tempat. Zikir artinya daripada zakara. Okey, correct no? Root dia zakara. Zikir ni ini tajuk di zikir, tajuk zikir. Sebab kita belajar sekarang. Ya? Zikrun bunyi dia. Orang Melayu panggil zikir. Dan dia root dia zakara. Zakara. Jadi dalam Al-Quran dia kata afala tatazakkaru. Apakah tidak kamu berfikir? Kita berfikir apa? Jadi jawapan dia di sinilah. Tahap yang paling permulaan sekali kita berzikir, nombor 1. Nombor 1 ya. Nombor 1 yang paling permulaan sekali. Nombor 1 tu ada CBA. Yang paling bawah sekali C, yang paling mula sekali C. Ya, tuan-tuan, ini ikut Al-Quran. Jadi kita sekarang kita akan faham apa maksud zikir dia sebenarnya. Adakah zikir ni yang kita tu subhanallah walhamdulillah ataupun macam mana? Tengok sekarang ni baru kita jawapan dia. Ingat, kita kena memahami Quran dengan root ni akal. Akal dia zakara. Dalam Quran ada beberapa ayat menyebutkan afala tatazakkaru. Apakah tidak kamu berfikir? Tazakkaru ni artinya ingatkan Allah. Bila ingatkan jasa-jasa Allah kepada kita, apa kita punya contribution kepada Allah? Itu konsepnya. Bila kita ingat Allah, apa punya contribution? Adakah kita hanya kata la ilaha illallah? No. Itu bahagian yang paling rendah sekali, iaitu C. Orang duduk berzikir dalam sembahyang tu, the lowest part of the zikir is C. The highest part is 6. Jadi selama ni ramai orang tak tahu zikir pun dia kan. Tapi di sini alhamdulillah semua orang dah sampai tahap 6 insya-Allah. Tahap pertama tuan-tuan, Al-Quran itu memanglah zikir. Semua ayat dia itu adalah zikir. Bila kita baca Quran, sebenarnya kita berzikir kepada Allah. Ingat, kita berzikir kepada Allah. Sebab semua ayat Quran itu zikir. So, mari kita buka surah 36 ayat 69. Bukti dia. Ya. Tuan-tuan, ini makan masa lama kelas kita ni dan makan masa boring. Kalau penat, kita boleh tidur, berehat. Cuma tinggal kelas tak boleh. Rugi sangat kalau tinggal kelas. Tuan-tuan buka surah 36 tu surah Yasin. Yasin ya? Yasin. Apa tu nanti kita dapat sekejap lagi kita buka ni, tenang, tak ada masalah. Kita pantas situ. Okey. Yasin. Siapa dah jumpa dah?
Skrin ada ke? Kalau ada kita boleh baca surah. Boleh silakan. Boleh. Tak apa, nanti biar ambil. Ya. Ya. Tuan-tuan baca ya. Kita baca setiap malam Jumaat betul ya. Bila kita jumpa ayat dia ni, tuan-tuan tahu ini ayat yang pertama kita berzikir. Jadi untuk yang pertama nak kata tahap jangan. Permulaan kita zikir yang pertama ialah ayat 36 surah 36 ayat 69. Jadi saya letak di situ ada beberapa ayat lagi. Pada dasarnya lebih 20 ayat mengatakan Al-Quran itu zikir. Ini saya letakkan surah 36 itu surah Yasin. Ayat 69. Surah 36 surah 3 yang depan tu dari surah. Nama surah. Lepas tu yang palang tu lepas tu adalah nombor surah. Okey. Nombor ayat. Jadi lain kali bila saya kata surah 36 akan ada orang kata Yasin. Ini surah 1 Fatihah, itu yang tahu. Surah 2 Al-Baqarah. Kalau surah 40 kena cari. Nanti kita kena buat sini besar-besar. Okey tuan? Okey, tengok sini. Bismillah. Kalau jangan risau, ini untuk 3 minggu tak habis nak belajar, nak tafsir. Ini kita belajar tafsir ni. Tapi tafsir dengan surah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tuan-tuan, tengok terjemah. Tidak. Tengok terjemah. Sebab habis tahun ni memang boleh. Wa ma 'allamnahu. Tidak, kami telah mengajarnya. Ya. Asy-sya'ra. Asy-sya'ra tu tahu. Syair. Syair tu Al-Quran lah. Al-Quran tu syair tu. Macam wasyamsi wadhuha wal qamari idza talaha wan nahari, syair tu. Tapi syair Allah kan. Syair kita dia ada 4 kerat. Ya. Yang bagi. Yang bagi apa dia cakap? Yang bagi mampu. Wa yang bagi lagi lahu. Tu terjemah tak bagi ayat ni. Lahu wa ma yang bagi lahu dia dah tak apa. Okey. In huwa illa kecuali zikrun tu lil alamin. Zikrun wa Qur'anun. Ya. In huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin nyata. Wa Qur'anun mubin. Okey. Jadi tuan-tuan, kita nak tahu zikir ni betul tidak Quran bila dipakai wa. Zikir dan Quran ni sama dah. Itu rahsia dia. Ya. Kalau kita nak kata zikir ni apa benda sebenarnya, saya kata zikir tu Quran. Jadi bila Allah Ta'ala guna waw lepas dia tu, maknanya waw dan Quran ni sama dengan zikir lah. Itu dia punya kaedah dia. Bila ada huruf ataf, ya, dua-dua tu sama. Okey. Okey, tengok ni. Asy-sya'ra sebenarnya zikir. Quran zikir. Okey, betul tak? Jadi tuan-tuan, mubinun ni bukan Quran. Sifat. Tabi', ingat tak? Bila isim yang sama, bunyi sama, berada di belakang isim yang sama, sama-sama tak ada alif lam, sama-sama huruf dia lebih kurang sama, maka dia jadi tabi'. Tabi' tu maknanya ikut. Okey, ikut. Jadi siapa ikut siapa? Mubin ikut Quran. Jadi yang ni nama tabi', yang ni nama matbu'. Matbu' ni bunyi dia huruf tapi ikut. Kena ikut. Okey, sekarang ni boleh? Jadi bila kita jumpa ayat Quran, kita akan terangkan nahwu dulu.
Lepas tu kita akan tambah dengan buku Nahwu ni untuk menjadikan dia bukti yang nyata. Lepas tu kita akan pergi ayat lain pula. Ini ayat pertama, surah 36 ayat ya, macam dari Yasin 69 ni. 69 Yasin, okey, 69 menunjukkan bahawasanya adalah syair itu adalah sebenarnya ingatan, zikir. Jadi apa juga yang kita baca ayat Quran, maka sebenarnya kita berzikir kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan baca ayat Quran, zikir. Okay. Jadi sekarang ni Quran nama dia Asyab, juga nama dia Zikr, nama dia Quran, nama dia Furqan, nama dia Alkitab. Ada 12 nama Al-Quran. Okay. Jadi kita sekarang ni bukan kita nak tumpukan kepada makna saja, kita nak tengok unsur Nahwu dalam tu. Ingat lagi tak? Okey, waw, lam, ataf, ma, harf nafi, 2 huruf, tetap bari mati. Jadi itu yang sebenarnya nak kita belajar. Jangan fikir pasal makna. Orang luar sana dia tahu makna tapi dia tak erti benda apa ni. Okey? Alamna, alam fi'il madi tetap berbaris mati. Na damir nahnu bersambung tetap berbaris mati. Okey? Tengok baru 2 minggu cuti. Jadi tuan-tuan, ini dengar saya nak beritahu. Bila kita buka Al-Quran, setelah kita baca dia, kita kena baca setiap huruf. Ini huruf ni kena baca ni, kena baca ni, kena baca ni, kena baca secara Nahwu, baca Nahwu ni, semua kena baca ni tuan-tuan. Ada nama semua ni, ada nama semua ni, ada nama semua, ada nama ni. Jadi ini kita baca ni. Alamna, alam, pelan-pelan ya. Madi, tetap, berbaris, mati. Na, domir, nahnu bersambung dengan alama, dengan alam, boleh bersambung, dan dia jadi fa'il. Ingat tak fa'il? Na fa'il kan? Ingat kalau alama campur dengan na fa'il. Dan fa'il, bila fa'il, ingat tak bi berapa? Bi lupa. Tuan-tuan kena ingat tu lah. Nanti insyaAllah kita bawa semua benda-benda taruh sini. Jadi ini kelas kita, kalau boleh kita nak tampak-tampak sikit lah. B5 fa'il, B5. Okey, B5. B5 ni adalah pelaku tuan-tuan. Fa'il B5. Fa'il. Jadi siapa yang melakukan mengajar ni? Siapa yang melakukan mengajar ni? Allah. Allah gunakan diri dia, na, kami. Jadi bila dia jadi fa'il, dia B5 dalam struktur kita. Dan bila dia fa'il, maka dia jadi jabatan subjek. Inilah the final. Sebab tu dalam Quran ada 5 jabatan saja. 1 jabatan subjek, 2 jabatan predikat, 3 jabatan objek, 4 jabatan keterangan, 5 jabatan tata bahasa. Itulah yang menjadikan ayat Quran tu hebat. Boleh mengalahkan unsur-unsur sastra pada zaman dahulu. Itu saya samat apa yang kita telah belajar setelah semasa kita sebelum dapat sijil. Okey. Kalau tuan-tuan kata tak belajar, tak apa. Jangan risau, dengar saja. Lama-lama boleh. InsyaAllah Al-Quran ni besok, bila tuan-tuan baca besok, ini subjek, ini objek, ini objek, ini manafi, ini fi'il mudhari', ya, ini jar majrur, ini haraf apa tu, ada nama dia lah. Ini dhamir berpisah. Dan bila dhamir berpisah, dia adalah Quran, dia jadi mubtada'. Okey, ingat tak? Bila jadi mubtada', maka dia jadi subjek. Jadi kenapa rasa macam nak pensar ni? Pening dah? Aduh, dia tinggal tak apa.
Tak ada apa tu, tak ada apa. Tak ada apa, tu tak kena sabarlah. Okey, tak apa. Yang ni jadi sekarang ni kita mengajar tajuk akhlak. Jadi ini tajuk akhlak. Tajuk akhlak adalah tata cara kita berzikir. Jadi pertama sekali tanda kita berzikir adalah C itu, iaitu Al-Quran itu adalah zikir. Jadi tuan-tuan, mulai hari ni bacalah Quran walaupun sedikit satu hari. Tak payahlah tuan-tuan nak payah nak zikir-zikir apa anggur-anggur, tak payahlah. Itu dah berzikir dah tu. Orang yang ada anggur-anggur tu belum tahu lagi dia baca Quran. Tak? Dia yang zikir ni kan? Yang anak-anak tu semua kan. Saya tak boleh nak kata nanti itu fitnah, tak boleh. Tata dia tu bagus, tak boleh. Tapi bila tanya dia kenapa pula tak boleh, saya bukan buat benda maksiat, saya hanya mengagungkan Allah dalam diri saya. Tak boleh jawab. Okey. Tuan-tuan, okey. Jadi tuan-tuan, dan tidak kami mengajarnya. Okey, nampak dah ninya. Kami mengajarnya mana-mana. Ingat, jangan lupa domain ni yang datang selepas domain juga ni, ada dua domain. Mana domain kedua ni dia jadi mangsa. Dia jadi maf'ul. Okey. Jadi maf'ul ni bagi atas. Itulah. Tak apa. Kenapa bagi depan? Sebab dia tetap. Jangan lupa tetap. Oh, dia mabni. Dia tak ada ubah. Kalau dating kata wa ma alamnaha, ini perempuan pula. Tapi hu ni dia refer pada kitab. Okey. Okey. Asy'ara ni asy'ara betul. Asy'ara ni betul. Dan kami tidak mengajar akan nya tu mana Muhammad. Asy'ara tu Al-Quran. Jadi di sini ada dua maf'ul bih. Satu hu, dua syi'ra. Asy'ara ni jelas nampak bagi atas sebab dia bukan mabni. Tengok hu ni bagi depan sebab dia mabni. Tengok Allah Taala bijak. Dia kata ini mestilah maf'ul bih, ini pun maf'ul bih juga. Tapi ini mabni, ini tetap, ini berubah. Okey? Okey. Okey kan? Saya tidak akan terang semua sekali unsur-unsur nahwu dalam ni. Sikit-sikit je. Jadi membuat dia tahu bila mubtada, bila fa'il dia jadi jabatan subjek. Jadi yang paling penting sekali, saya dah bagi nota ni belum? Bagi kan? Jabatan subjek kan? Dah. Okey. Saya salin ya. Saya salin. Okey. Okey, ada 5 jabatan yang penting dalam Quran. Yang pertama dia pakai jabatan subjek. Kita tak salin subjek. Yang kedua jabatan predicate. Okey, predicate. Yang tiga jabatan objek. Okey. Yang keempat jabatan keterangan. Okey. Yang kelima jabatan tata bahasa. Ada kan? Tak apa tu. Dah ada. Tak apa. Jadi bila dalam Al-Quran saya pesan dulu lagi, concentration kita kepada isim. Kepada isim. Sama ada isim tu domain atau bukan domain. Jadi ini dia isim. Tak? Ini isim kedua. Ini isim ketiga. Ini isim keempat. Ini isim kelima. Ini isim keenam. Ini ketujuh, ke-8. Jadi dalam ayat ini, tuan-tuan, ada 8 isim. Ada 8 isim. Ada 8 isim. Ma harf nafi. Ma ni kemungkinan isim mausul. Nanti kita tengok lagi ya. Sekejap. Liwat dicari apa kita baru muncul ni, tak apa. Oh, okey. Ma kalau dia isim mausul dia isim lah. Tapi dia mabni. Okey. Kalau boleh tahu isim mabni, isim mausul mabni, isim isyarah mabni, dah cukup hebat dah tu. Orang lain tak tahu pun isim mausul, isim apa dia mausul, isyarah tak erti. Tuan-tuan, ilmu dah banyak masuk tu. Okey. Okey. Tak banyak dia. Okey. Kan? Kita lihat A. Cara berzikir.
A yang B tuan-tuan cari sendiri. A, cara berzikir. Surah 7 ayat 205. Cuba tengok. Surah 7 ayat 205. Surah 7 surah apa? Al-Araf. Ayat 205. Wazkur rabbaka. Okey. Jadi ayat ini kalau boleh yang saya ajar ni lepas salin dan balik di rumah baca 10 kali biar ingat. Ini bukti bahawa yang paling rendah sekali, yang paling bawah sekali, maknanya Al-Quran itu adalah ayat untuk kita zikirkan, bukan sekadar untuk kita baca dalam solat. Ya, boleh baca tak? Wazkur rabbaka fi nafsika, ada tadarruan wa khifah wa dunal jahri qawli. Okey, wazkur. Kita akan baca wa tu wa apa? Ya. Wazkur. Ingat, bila mati ni fi'il amar. Ingatlah kamu. Rabbaka, Tuhan kamu. Tadarruan, fi nafsika. Fi nafsika. Fi nafsika. Tadarruan wa khifatan. Wa khifatan. Wadunal jahri. Waduna jahri minal qawli al-qawli bil ghuduwi wal asar. So wala takun. Jadi tuan-tuan balik ni baca 10 kali kat rumah. Ini menunjukkan bagaimana cara kita nak berzikir kepada Allah dalam Quran. Ya, dalam Quran. Okey. Cuba cari di mana isim. Praktis cari mana isim. Rabba ka nafsi ka tadarru an wa khifatan wa al-jahri. Ini duna tak masuk? Ingat saya kata dulu, bila ada isim balik bawah, sebelum tu isim juga. Itu betul dia. Itu isim, tapi bukan haraf. Itu isim. Haraf yang ada isim balik bawah hanya haraf ja saja dengan zarah. Ingat lagi tak? Ya? Sekarang ingat ya? Ada orang kata masa ustaz ada, ingat lah. Masa ustaz tak ada, termendung semua. Tak apa. Lama-lama ustaz tak ada pun tak apa, boleh jalan sendiri. Minal, jangan ni al-qawli. Al-qawli ni al-qawli isim kan? Tapi sebelum tu bukan haraf. Sebelum tu bukan isim, mim. Tapi jangan tak kena min ni. Min ada berapa wadik min? Ada berapa wadik min? 19. Ada orang tu dia sebut 6. Dia ingat adik-adik dia tanya. 6 adik-adik saya tu. Huruf dia ada 19 adik. Okey. Bil ghuduwi, ni tuan-tuan jangan lupa, ini adalah isim sebab huruf jar. Okey? Wal asal juga isim sebab dia wa ni wa ataf. Okey? Wala takun minal ghafilin. Ini isim sebab dia ada min.
Ataupun tak ada mim pun tak apa, alif lam kan? Al-Ghafilin tu orang-orang yang lupa. Okey? Okey? Ingatlah kamu wahai Muhammad, Rabbaka, Tuhan kau, fi nafsika, dalam diri diam-diam. Ingat diam-diam, tak boleh nak merau-rau, diam-diam. Bukan saja diam, tadarruan. Tadarruan ni rendah diri. Orang ingat Tuhan, dia tak boleh Allah, itu orang batu diri. Orang rendah diri. Itu tadarruan tu mana? Tadarruan rendah diri. Kalau macam ni berjalan, itu tak tadarruan. Tadarruan macam ni. Sebagai contoh lah kan, jalan ni tunggu je, pijak semua tak mati. Tadarruan. Tapi orang rendah diri ni bahaya. Okay. Tengok lawat juga. Minat. Okey, wa khifatan, bukan saja rendah diri tapi takut. Macam mana orang takut jalan? Orang takut macam mana? Orang takut macam kita tengok harimau takut kan, takut. Orang ni takut. Orang tak takut. Orang takut ni. Ya, takut. Wa dunal jahri, dunani without. Al-jahri tinggi suara. Ini perintah Allah. Sebab dia bila uzkur tu amal wajib. Ingatlah kamu, ingatkan kamu kepada umat kamu supaya jangan meninggi diri bila menyebut namaku. Aku tak layan tuan kata. Apa tadi Ustaz? Ya? Tanpa. Mana? Duna. Tanpa. Without. Tanpa al-jahri tinggi suara. Okey. Minal qauli daripada ucapan. Bil hudu di waktu pagi. Wal asar waktu petang. Lepas tu wala jangan kamu kau. Ingat wala ni jangan. Dan jangan kamu jadi minal ghafilin, orang yang lupa. Jadi orang duduk katik-katik kuat-kuat tu sebenarnya orang lupa tu. Kenapa lupa tak? Jatuh lama-lama jatuh lantai tu. Jatuh. Ya? Lalai sama, lupa lalai. Lalai ni lupa lebih kuat. Lupa ingatan pun sama. Kena tak? Jadi kita tengok di sini isim. Isim kan? Ingat ni kata, kalau tuan rasa macam tak masuk akal je, simpan dulu. Wazkur ni root dia zakara, betul tak? Zakara ni zikir lah. Root dia zakara. Mana ingat tu zikir lah. Bila kita ingat Allah, kita baca Quran, kita zikir lah tu. Zikir tu maknanya ingatan kita kepada Allah. Ya? Wazkur daripada zakara. Kalau wazkur, ingatlah. Ini fi'il amal. Boleh? Mabni ala sukun. Dan ingat tuan-tuan ingat petua ni, dalam setiap fa'il mesti ada fa'il. Mesti ada orang. Orang ni tersembunyi. Tersembunyi, iaitu huwa, anta. Anta. Anta, engkau. Ingatlah engkau. Siapa engkau? Ingat apa? Rabbaka. Rabbaka. Tuhan kata, Muhammad, kau ingat tu fa'il, pelaku. Bila dia fa'il, maka dia jadi subjek. Atas. Maknanya dalam ayat ni dia penting. Sebab dia fa'il. Okay. Sekarang ni kita nak tengok yang mana kalimah isim yang penting dalam ayat. Yang penting bila jadi fa'il, jadi mubtada, jadi khabar, jadi naib fa'il, jadi isim kana, jadi khabar inna, jadi isim lah. Itu 6 kali tu. Ingat ke tak? Kita duduk ke sana dulu. Kalau tuan tak ingat apa, dengar je lah. Dengar je lah. Saya sangat-sangat faham. Tuan-tuan dan puan boleh datang balik, duduk dengar balik. Ini bukan kehendak kita sendiri, itu kehendak Allah. Ingat. Seram ni. Kehendak Allah. Saya pun jadi sihat. Okay.
Wazkur, ingat, dalam fi'il ada fa'il. Dan fa'il tu berlaku pada fa'il. Boleh? Jadi bila dalam fi'il ada fa'il, maka dengan sendirinya dalam fi'il tu ada subjek. Maksud subjek? Maksud di sini, Quran ini ditujukan kepada Muhammad. Ya Muhammad, ingatlah kau. Wahai Muhammad, ingatlah kau. Ingat apa? Ingat Tuhan engkau. Tuhan engkau. Tuhan ni bagi atas tak? Bagi atas tak? Bila bagi atas, dia jadi apa? Maf'ul bih. Bila maf'ul bih, dia jadi ini. Dia jadi subjek. Dia jadi objek. Maf'ul bih berapa? Di sebelah. Aku lebih bislas. Tahu. Betul tak? Bila jadi mangsa bila mangsa, isim jadi mangsa, isim bagi atas. Dan dia bukan penting, dia jadi objek. Objek ni maknanya bahan cerita, bahan yang diingat tu Tuhan. Walaupun yang diingat tu Tuhan, tak apa, dia akan jadi disebut objek. Jadi yang penting dalam ayat ini adalah anta. Anta tu Muhammad, kita semua. Jadi ini menunjukkan bahawa dia zikir itu bukan semata-mata lagi wajib. Kita kena zikir, ingat pada Allah. Itu zikir yang baru, yang bertahap. Orang kata apa tu? Cuba tengok zikir yang tinggi sekali. Yang tinggi sekali. Adakah kita berzikir? Yang 6. Kita tebuk kat atas kan? Yang lain nanti perempuan cari sendiri. Yang lain cari sendiri. Lepas tu gunakan ini, cari ayat Quran. Saya nasihatkan jangan cut and paste, tulis dengan tangan. Tulis. Orang putih belajar Quran, dia suruh salin ayat Quran tu sampai habis, baru dia pandai tulis. Masalah. Tapi ini kita oleh kerana orang Melayu, tak ada masalah. Okey. Yang ke-6, yang tinggi sekali. Adakah kita capai tahap ni? Yang tadi bawah tadi kita baca saja. Lepas tu kita diam-diam baca. Kan? Yang ke-6 apa dia? Yang ke-6 tu cuba kita lihat. Surah 3 ayat 191. Tengok mana ada sekolah yang terus naik ke 6. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ini dalam surah Al-Imran ayat 191. Okey. Dia sebut alladzina yazkuruna Allaha qiyaman. Itu adalah orang-orang yang paling tinggi sekali dia berzikir kepada Allah. Alladzina, cuba terjemah alladzina. Orang-orang yang. Tuan-tuan boleh terjemah orang-orang yang mana lelaki ya? Yazkuruna mengingati Allah qiyaman wa qu'udan duduk wa yatafakkaruna wa ala junubihim baring. Okey, apa yang tuan-tuan faham? Orang ni berzikir pada Allah dalam keadaan duduk bangun. Siapa dia yang bangun baring duduk menjelenggeng? Siapa dia orangnya? Betul kita, tapi siapa dalam masyarakat kita orang macam ni? Sebab itu kita kena faham Quran melalui nahwu saraf. Ada juga ada baring solat, itu baring solat. Tuan-tuan, inilah dia orang-orang yang bekerja mencari kehidupan. Sambil bangun, sambil duduk, sambil tidur ke dalam jaga malam. Orang jaga malam ni, macam kan? Kita sambil bekerja, rehat. Kan? Inilah dia sebenarnya satu bentuk zikir Allah yang paling tinggi sekali martabat dia. Jadi tuan-tuan mesti ingat, zikir dia bukan saja pada ayat Quran tapi pada perbuatan. Ini dikatakan zikir dan jawari. Zikir anggota. Jadi tuan-tuan jangan takut. Siapa yang bekerja, cari makan, bawa kereta, mandu, lori, apa semua itu semua orang berzikir pada Allah. Dengan syarat, nanti ini
sentiasa ingatkan Allah setiap kali dia melakukan pekerjaan dia. Kita memetik kelapa sawit, berdiri, memungut, duduk, bangun balik, menolak atas lori. Itu zikir sebenarnya. Dia panggil zikir dengan jawarih, zikir dengan anggota. Orang bawa kereta di Malaysia ni ada tak berdiri sambil bawa kereta? Tak ada. Orang bawa kereta berdiri, steering je sambil berdiri kan? Betul tak? Okay? Semua orang duduk. Jadi bawa kereta tu pun tolong buat zikir sebenarnya. Zikir jawarih, anggota tangan, kaki semua concentrate driving. Itu yang paling tinggi sekali. Sampai tahap tu lah sebenarnya zikir kita kepada Allah. Sambil kita bekerja, kita akan buat segala-gala yang kita hajati supaya sampai matlamat dan kita menyebut nama Allah. Wa tafakkaru. Jalan tak ada Ustaz? Ya? Jalan tak ada? Berjalan tak ada tu, dah duduk dalam tu lah. Berjalan, dah duduk. Diri tu jalan. Dia tegak jalan Diri ni. tegak. Dan mereka itu sentiasa memilih. Tafakkaru ni tuan-tuan, bukan saja makna berfikir, daripada tafakkara. Ada tak tasdik? Bila tafakkara, saya beritahu dulu. Tuan ingat dulu, bila ada tasdik, it is a process. Proses dalam melakukan kerja, kita sentiasa memilih. Kita sentiasa nak tahu mana yang baik, mana yang tak baik, mana yang good, mana yang tak good. Tak? Itu berfikir, itu memilih. Fi khalqis sama. Fi bila dia guna fi, mana memilih. Kalau dia tak guna fi, fikir saja. Kalau wa tafakkaruna fi, dia ada fi lepas tu, mean dia choose yang mana baik. Bila choose itu, tuan-tuan, mesti pakai otak. Ada orang dia pilih benda yang tak betul. Banyak orang pilih benda tak betul. Balik rumah baru fikir. Lambat kan? Wa tafakkaruna fi, dia berfikir pada khalqis samawat, kejadian-kejadian langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza. Apa dia hadza? Hadza laki perempuan. Hadza laki. Bila hadza tu refers pada khalqi, kejadian khalqi, khalaqah khalqi. Batila, sia-sia. Subhanaka fakina dari kami azabannar. Maknanya tuan-tuan, masuk dalam ayat itu dia kata, selamatkanlah saya dengan segala urusan dan perbuatan saya ini daripada api neraka. Ramai orang buat kerja penat-penat dan lelah, tapi tidak boleh menyelamatkan diri daripada api neraka. Zakat pun tak bayar, kan? Nama surah pun jauh sekali nak belajar. Kan? Jadi dia memilih pilihan yang salah. Ya. Ada orang dah belajar tinggi, pergi England, pergi mana-mana, Amerika, pergi tengok tahu semua sekali. Yang tak pergi satu saja, Mekah. Bila dia meninggal dunia, akhirnya ibu bapa dia pun tak dapat nak pergi Mekah sebab dia tak nampak itu semua. Jadi itulah ruginya. Sebab tu dia kata sia-sia, jangan jadi orang yang rugi. Itu ayat yang paling tinggi sekali, di mana seluruh anggota kita ni kita gunakan untuk zikir. Zikir tu mana amalan. Ada orang, saya bersalam, lembut sangat tangan, lebih daripada perempuan lagi. Sebab tangan tak pernah angkat benda pun, lembut yang penting. Ada tak orang? Ada orang tu salam saja tangan, kurang ni. Orang gerak tangan ni, orang yang yang lembut tangan ni, orang yang tak ada kerja. Dia lembut semua, tengok padang macam tu tak. Tapi bila salam, lembutnya. Okey. Tuan-tuan. So, kita tengok yang ketiga. Zikir, ingat perintah dan larang. Tuan-tuan, bila kita melakukan pekerjaan, yang ketiga, ayat apa yang ketiga? Ayat 16 surah 90. 16 surah apa? Surah An-Nahl ya. Ayat apa 90. Okey. Allah ayat mulkum. Okey. Ini di mana kita dengar ayat ni? Bagi orang lelaki yang pergi sembahyang Jumaat, yang hari-hari dengan setiap minggu Innallaha
Jadi tuan-tuan, itu Allah bagi atas ya. Ya. Jadi dia isim inna berarti. Jadi bila isim inna Allah bagi atas, dia jadi subjek. Sebab isim inna tu subjek. Sebab dia penting. Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah ya'muru. Dia menyuruh, memerintah bil adli, dengan adil, wal ihsan, wa itai, dan datangkan zil kurba, kaum keluarga. Mana bawalah kepada kaum keluarga kita, ya, wa yanha anil fahsya wal munkar wal baghi. Kalau al-baghi tak tahu tak apa, tapi tuan boleh tahu dengan dua cara. Yang pertama ada rain. Ada rain tu menandakan negatif. Al-baghi itu ya, ada rain. Taurut tu rain lah. Sebab tu kalau boleh jangan bagi nama anak kita ada rain. Okay? Ada rain lah, Ghazali. Tak, itu lain. Itu tengah-tengah tu. Itu sifat Allah. Okey, itu tak kira. Wal baghi ni, tengok wa tu ada atas tak? Ada tak atas? Atas kan? Wa atas kan? Tengok sebelum wa ada apa? Munkar. Jadi al-baghi dengan munkar ni sama. Al-baghi ni kita kata boros sombong, degil. Barai. Orang Melayu panggil barai. Baran dia. Okey. Ya'izukum, ya'izu. Mengancam. Dia menasihatkan, menjanjikan kamu la'allakum tadhakkarun. Jangan tadhakkarun, berzikir, ambil ingatan. Maknanya zikir yang ketiga ni Allah Ta'ala perintah kita supaya mencegah kemungkaran. Jadi salah satu tugas kita dalam zikir, bila kita jumpa ayat yang mencegah kemungkaran, kita tahu ini ayat kemungkaran, harus dicegah, dan ini ayat kebaikan, harus diikut. Okey, ini bukti dia dalam surah An-Nahl ayat 90. Okey. Okey. Tuan-tuan kalau boleh salin nanti balik salin kat rumah lah. Kalau tak salin memang tak boleh baca ayat. Kena salin. Sebab kita kalau nak salin di sini memang tak sempat. Okey. Okey. Saya percaya insya-Allah hari ni 1 April tahun 16 pandai. Pandai insya-Allah. Tuan-tuan sabarlah ya. Betul sabarlah. Tuan-tuan pandai ni lebih pada orang lain. Bahasa kita tahu nahwu dan saraf. Besok-besok kena ngajar. Okey. Kita lihat nombor 4, zikir dengan perbuatan. Iaitu ada 3 di situ, sama ada melalui solat, melalui taubat dan melalui syukur nikmat Allah. Kita nak tengok yang mana? Tengok yang pertama ya. Zikir dengan cara mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana kita nak berzikir bila kita nak mensyukuri nikmat Allah? Okay. Ya, ayat 40. Oh, kuning dah Quran ni. Aduh. Okey. Ya Bani Israel. Okey. Ya Bani Israel. Ya Bani Israel. Wahai Bani Israel. Dan bila ada ya tu makna dia haraf nida, haraf seru. Bani tu munada. Jadi bila ada ya dengan ada munada, maka dia ni keterangan ke tetap bahasa. Cuba tengok balik. Munada. Seruan. Munada. Cuba tengok nota yang saya bagi dulu. Tata bahasa ke apa? Tapi dia ni bukan objek, bukan subjek, bukan predikat. Antara keterangan tata bahasa. Ya? Tata bahasa.
Maknanya dia bukan penting dalam ayat tu, hanya tata bahasa saja. Bila sebut tata bahasa, kita kata bahasa yang baik untuk nak elokkan bahasa. Kalau tak sebut ya pun tak apa. Tapi jangan kita ini hukum Allah. Wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah olehmu nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu, dan penuhilah bi ahdi, ufi, aku kabulkan bi ahdikum, dengan janji kamu, wa iyaya farhabun, wa iyaya farhabun, maka kepada akulah. Wa iyaya tu wa ilayya. Dia mana wa ilayya, tapi dia telah taukidkan wa iyaya, kepadaku farhabun. Nampak tak farhabun ni? Tuan-tuan, farhabun ni tu di belakang ni tu ada ya sebenarnya. Farhabun ni maksudnya kepada aku, maka naklah kamu kembalilah kepadaku. Tapi dia buang ya, dia taruh nun balik bawah. Okey, jangan lupa ya. Ya, kepada Tuhan. Ku Tuhan lah. Okey. Jadi kita nak tengok di sini, apa dia janji kita kepada Allah? Janji kita dari azali sebelum kita lahir kepada Allah, iaitu, cuba tengok tuan-tuan, surah 9 ayat 75. Surah 9 kalau berjumpa ayat 75, ayat 175 ya. Kalau tak salah saya ada sini. Dalam ayat 175. Taubat. Surah 175 betul tak? Tak ada. Surah 9 ayat 75. 75. Dia mana ada saya kata dia. Okey. Okey. Kita tengok tak apa tuan tengok, saya cari surah 7 ayat 172. Okey, tuan-tuan. Tengok surah 7 ayat 172. Itu janji kita di alam barzah kepada Allah yang Tuhan sebut kepada Bani Israel. Ya, Datuk. Surah 7 ayat 172, surah Al-A'raf. Okey, tuan-tuan. Sebelum Allah Ta'ala menjadi dunia ni, jadi manusia, semua roh manusia dikumpul di alam roh. Lepas tu Tuhan panggil semua roh-roh ni, semua roh-roh anak Adam ni dipanggil. Itulah pada ayat ini. Wa'iz, cuba sebut wa'iz. Bukan sebut terjemah. Dan tatkala. Iz ini maksud dia lebih lama pada Iza. Ketika. Kalau Iza tu apabila tu maksudnya now. Apabila masuk waktu asar, saya pun sembahyang. Bila? Sekejap lagi lah. Kalau wa'iz tu tatkala, mana happen lama. One upon time. Dan tatkala akhaza rabbuka, diambil rabbuka. Maksudnya bukan ambil, maksudnya membuat janji. Janji Tuhan kamu min Bani Adam min zuhurihim. Belakang. Dia macam orang dia cakap. Orang dia cakap belakang tu maknanya kemudian. Belakang saya mari, bukan belakang ni. Mana belakang ni maknanya kemudian. Maknanya later. Yang dulu tu. Yang lepas tu. Maknanya ketika dia memanggil anak Adam yang awal-awal dulu. Yang awal-awal tu di alam roh lagi.
zurriyatahum, zuriat mereka yang awal-awal sebelum lahir dunia lagi. Wa ashhada, dan dia menyaksikan mereka ala anfusihim. Okey, bila nak buat penyaksian, Tuhan tanya, Tuhan panggil semua roh ni, Tuhan panggil, Tuhan tanya, alastu bi rabbikum? Lastu, bukan aku. Lastu laisa campur dengan anas tu. Jadi lastu, alastu, tidakkah aku bi rabbikum, dengan Tuhan kamu? Qalu, mereka jawab, bala. Bahkan bala ni bukan yes, lebih pada yes, definitely yes. Syahidna, kami saksikan. Siapa dia nak? Kami datang. Tuhan kata kami ingat, kami saksikan, antakulu, bahawa kamu bercakap, yaumal qiyamah, pada kiamat, inna kunna, kami anhaza ghafilin, dari janji. Hazar tu dekat tak? Dekat, sebab ni dah berlaku kiamat. Bila hari kiamat, Tuhan panggil semua sekali, tanya, mu ingat tak mu janji dulu dengan aku? Tuhan kata, yes ingat. Aku tak ingat, aku tak lupa lagi ini. Tapi hari ni kamu dah lupa. Okay, itu janji dia. Boleh? Okay, tuan. Okay, kita, ini saja kita pilih ayat yang saya pilih ni. Tuan-tuan sila tanda berapa ayat yang kita pilih tadi. Jadi ikut kaedah kita, tuan-tuan puan, tuan-tuan bila balik rumah ni, letak ni di buku tu yang tebal sikit. Lepas tu tulis A, C ayat dia dan terjemahkan. A, B ayat dia, terjemahkan. Lepas tu 1A terjemahkan sampai 2, 3, 4, 5, 6. Termasuklah yang saya tidak baca. Jadi tuan-tuan tulis, lepas tu jangan tulis sini tak muat kan. Ni tak muat. Tuan-tuan tulis daripada buku lain lah. Okey. Jadi kita nak tengok minggu depan. Ada buat homework ke tidak? Jadi tuan-tuan tulis lah ya. Pasal ini memang kena buat. 6, 1, 5, 1. Semua sekali. 6, 5, 4, 3, 2, 1 A, B dan C. Semua ayat ke satu ayat? Semua ayat. Ya, semua. Itu yang nak tanya tu. Tuan-tuan salin je semua. Semua. Jadi semua. Jadi bila tuan-tuan salin semua, tulis nombor 1A ayat dia. Semua ayat ni? Tak perlu, satu je. C tulis satu ayat. B satu ayat. Tak perlu semua. Pilih. Pilih. Jadi satu item satu. Satu item satu. Ini saya ingat ni malam Allah Ta'ala, lepas tu Nabi pergi menghadap semayang kan. Mula-mula berapa 500, sekarang dah turun 55. Okey, bestnya kan. Okey tak? Jadi tuan-tuan tulis 6 satu ayat. Cara tulis, kalau nak suruh anak buat boleh, cut and paste pada ayat Quran je, dan terjemah. Cut and paste ni mana, ambil letak pada kita Adam print. Okey. Ya. Lagi bagus. Lagi bagus tulis. Tapi kalau nak tulis mana lagi bagus lah. Tapi saya nasihatkan makna tak payahlah, sebab makna kita faham sendiri. Kita tak nak bergantung makna pada Quran, nak bergantung makna di sini je. Sebab kita bila buka inna tu haraf nasah. Okey. Lepas dia mesti isi bahagian atas subjek. Itu dia. Seronok tak? Okey tuan. Okey, kita lihat buku nahwu kita ni. Yang ni kita dah belajar dah. Okey, penulis ni pun dah arwah dah. Arwah ni dah pasti ayah kita.
Ya. Mencari hadis kan. Alhamdulillah. Kita mengalir. Ya. Kita fotokopi buku dia ni setiap RM1 daripada buku dia ni. Dulu saya ingat 50 sen. Tak boleh, RM1 daripada jualan buku ni kita beri kepada waris dia. Kita serahkan kepada waris dia. Jadi kalau 50 buah buku, RM50 lah. Kita tunggu sampai RM100 dapatnya. Okay, tuan-tuan. Nahwu dan saraf. Cuba tengok muka surat apa tu yang awal sekali ni, iaitu dia panggil at-ta'aruf ni. Daripada awal ta'aruf. Okey. Dia kata qawaid lughah arabiyyah. Qawaid. Cuba sebut qawaid. Qawaid lughah arabiyyah. Qawaid ni maksud tata bahasa. Tata bahasa. Sebab dia di bawah nahwu. Okay. Qawaid lughah arabiyyah yang qasimu ila qismain ni. Tata bahasa Arab dia terbagi pada dua. Satu nahwu dan yang kedua saraf. Jadi nahwu dan saraf ni tata bahasa. Ya. Okey. Asal makna nahwu ialah arah. Apa tak? Okay. Oleh itu nahwu adalah perbahasan tentang kedudukan arah atau bentuk di hujung kalimah. Kata-kata sama ada baris hadapan, baris atas, baris kasrah, mati atau sukun, alif, waw, ya, dan haraf hazaf nun dan illah. Itu adalah tanda-tanda yang ada pada sim dan juga fi'il. Ada tu hazaf nun. Ingat lagi tak hazaf nun? Ada tu hazaf nun ganti alif. Ingat lagi ya? Ada tu dia kata nun saja. Itu adalah tanda-tanda cabang. Tanda-tanda far'i. Tanda-tanda asal dia 4 saja. Bagi depan, bagi atas, bagi bawah, bagi mati. Yang lain pada tu adalah tanda far'i, pinjaman. Sebagai contoh, muslimun itu marfu'. Musliman sama juga, itu mansub. Muslimin itu majrur. Okey, maksud dia seorang Islam. Kalau isim menjadi muslimun di dalam Al-Quran, dia ada 8 sebab. Ingat tak? Betul-betul tadi 8 sebab. Kalau dia jadi musliman, 12 sebab. Kalau dia jadi muslimin, dia ada 3. Ingat 3 sebab. Ya, ada nak tanya? Ini mula kaji kan? Okay. Tanda di hujung kalimah tersebut berbeza disebabkan hukum yang berbeza, yang mengambil, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor hukum yang berbeza. Maksudnya di depan tu ada alat yang berbeza. Sama ada fi'il yang berbeza ataupun alat yang berbeza. Ingat, kalau fi'il khatama jadi Allahu. Kalau kana jadi Allahu. Kalau inna jadi Allah. Okey? Itu maksud dia. Kalau mi jadi Allahi. Okey tak? Jadi yang depan-depan tu dikatakan alat. Alat. Okey? Nahwu membahaskan tentang yang pertama, jenis kalimah dalam Al-Quran. Ada kalimah tetap seperti hum. Ingat tak? Hum, domain, dia tetap baris mati, tetap atas sukun. Ya. Dan kalimah berubah. Yang muslimun tu dia berubah. Dia boleh jadi muslimun, boleh di man, boleh men. Boleh berbaris depan, atas dan bawah. Dan ada tu kalimah yang tak berubah. Baris dia tetap baris depan saja. Tak boleh kata rum, ram, rin, tak boleh. Tapi baris dia depan saja, ru saja. Umar. Ya, Sayyidina Umar, tak boleh kata Sayyidina Umarun, tak boleh. Umaru saja. Ra tak boleh, ri tak boleh. Mana dia tu dia kata tak boleh berbaris tanwin. Okey? Hukum kalimah. Hukum kalimah, jadi bila kita kata marfu' tu, hukum dia. Hukum marfu', tandanya baris depan. Hukum mansub, tanda baris atas. Hukum majrur, tanda baris bawah. Dan hukum majzum bagi fi'il mudhari', tanda baris mati. Okey, ini kita dah belajar ulang kaji kan? Okey. Misalnya
Misalnya, bila mubtada hukumnya marfu'. Bila marfu' tandanya dhamma. Jangan lupa kalau mufrad dhamma, kalau musanna alif. Kalau jamak waw. Okey? Jangan lupa tu. Jadi anda faham tu, basic tu. Lepas tu yang keempat, alamat-alamat kalimah. Kalimah ni ada alamat, ada tanda dia. Okay? Ada tanda dia. Yang pertama, kita tengok dulu. Yang pertama, ni keluar tu. Okey, yang pertama. Okey. Sama ada alamat asli ataupun alamat cabang. Alamat asli iaitu dhamma, fathah, kasrah dan sukun. Atau cabang iaitu alif, waw, ya, buang nun dan buang huruf illa. Okey. Bagi orang baru ni jangan risau, orang lama akan bantu. Jangan takut ya. Jangan takut. Nanti lama-lama dapat. Jadi nahwu berkaitan dengan pertukaran baris disebabkan oleh ada perubahan sebelum tu. Ada tu ada amil ataupun ada fi'il ataupun ada kana, ada inna, ada harajah, dia akan jadi berubah. Itu artinya nahwu. Okey. Saraf. Saraf, asal makna saraf ialah pertukaran ataupun dia kata perpalingan. Perpalingan ni maknanya tukar, pecah, cantum. Pecah, cantum. Macam zahab tu, bila cantum, zahab tu. Bila pecah, zahabah campur dengan anak. Itu dia kata perpalingan. Okay. Oleh itu, saraf adalah perbahasan tentang bahagian-bahagian kalam, sama ada perkataan ataupun ucapan Arab, dan perubahan bentuknya bagi menghasilkan ayat yang lengkap, bermakna lagi berfaedah. Misalnya, Ismail ya'malu fil masjidil azim. Mana Ismail ya'malu? Ismail bekerja di masjid yang besar itu. Masjid Al-Azim ni masjid Melaka. Al-Azim tu bukan besar, maknanya masjid, nama masjid. Ismail kata nama dan dia menjadi subjek. Bila dia jadi subjek, dia mubtada. Bila dia mubtada, dia jabatan subjek. Jangan lupa tu. Dari segi nahwu dia subjek, dari segi jabatan dia jabatan subjek. Subjek ada enam hukum pada jabatan subjek. Yang pertama mubtada. Okey. Ya'mal kata perbuatan, fi'il mudhari'. Fi kata sendi ataupun kata haraja. Masjid kata nama. Al-Azim kata sifat. Jadi Al-Azim tu tuan-tuan, kita boleh kata tabik lah. Tabik isim baris bawah. Dia ada tabik isim baris atas, tabik baris depan dan tabik baris bawah. Okey. Sifat-sifat saraf membahaskan tentang yang pertama bahagian kalam. Okey tuan-tuan, bila kita jumpa ayat Quran, kita tahu ini dhamir, ini isim, ini fa'il, ini haraf. Itu cerita saraf. Okey, macam ayat ni. Tak ada ayat. Ya, tengok ayat. Alif Lam Mim, zalikal kitab, zalika isim, isyarah, al-kitab isim, ya, la nafi, raiba isim. Itu adalah saraf, bukan nahwu. Okey. Pertukaran dan asal perkataan. Kalimah Arab berasal dari 3 atau 4 huruf asli. Ingat? Huruf asli dia ada 2, 1, 3 huruf, 2, 4 huruf. 3 huruf asli, 4 huruf asli. 4 boleh tambah 2 jadi 6. 3 boleh tambah 3 jadi 6. Ingat lagi tak? Ini dengar je ni. Tak apa. Okey, kita ambil contoh darabah. Darabah 3 huruf kan? Kalau tambah 4, darabah. Boleh? Kalau tambah 5, kalau tambah 2, tadarabah. Boleh? Kalau tambah 3, tatadarabah. Asal dia darabah. Darabah pukul. Darabah pukul-pukul. Ya? Darabah jadi tambah 1 jadi 4. Tatadarabah
Berpukul-pukulan. Siapa dia yang berpukul-pukulan ni? Di sawah. Di sawah kan orang ambil padi tu kan. Itu berpukul-pukulan tu. Sana pukul, sini pukul. Tu. Okay. Kharaja. Mana ada kharaja? Keluar. Kharaja keluar. Kalau kharaja keluar-keluar je. Keluar-keluar kan. Kalau macam kita mengajar sekolah, ada jenis cikgu tu dia suka keluar-keluar je. Bila free je dia keluar-keluar je. Padahal salah tu. Keluar. Ya. Lepas tu tambah dua. Ta dengan ta kharaja. Jadi kharaja dia keluar satu lah. Ta kharaja ni bila dia free je ramai dia keluar. Cikgu ramai keluar. Bila dia free kan. Lagi istakhraja. Tambah 3 jadi 6. Istakhraja tu maknanya mengeluarkan fikiran. Okey. Timbangan, tuan-tuan. Saya tak tekan sangat ni sebab saya sendiri dah sangat faham ni. Jadi tuan-tuan rasa faham ke tak kan? Okey, tuan. Timbangan ni wazan. Ingat tak? Saya kata fa'il dulu ada tiga wazan. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Okey, wazan. Dari 3 wazan tu keluar 6 bab. Betul tak? 6 bab tu fa'ala, yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Bunyi dia a, o, a, i, u. Ingat lagi tak? Tuan-tuan, jangan tuan-tuan fikir mari satu hari nak penuh semua, jangan. Mari sehari ni mari mendengar je. Mari mendengar je kan. Patutnya hari ni, hari pertama tak ada buat buku. Memang tak ada buat buku. Hari pertama ni orang lain mari bayar yuran je. Bayar yuran CIBG. Okey tuan. Lepas tu olahan. Okey, apa makna olahan? Olahan ni tuan-tuan, binaan tak kira. Binaan kalimah akan menentukan penggunaan yang tepat. Binaan tu bab. Bab itu binaan. Bab ada berapa? 6. Tuan-tuan jangan risau, kita akan ulang sampai dapat ni. Jangan risau. Okey. Dan yang kelima, olahan. Olahan ni menyimpan olahan dan pertukaran huruf atau baris. Maksudnya bila taruh ana buang. Bila taruh lam mati. Itu olahan lah. Okey. Bila taruh kana bagi depan. Bila taruh inna bagi atas. Itu olahan lah. Olahan tu tak tahan. Okey. Okey, lihat satu lagi. Muka surat 2. Okey. Saya belajar di pondok macam ni daripada awal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bifadlillah, jangan bil. Ini muka surat 2. Dua ni. Oh, 3. Okey. Muka surat ni yang okey. Yang tadi okey ni. Yang sebelum tu lagi, sebelum satu tu. Nahwu dan saraf. Biar kita faham dari awal, nahwu dan saraf ada matlamat. Ada hukum. Matlamat dia sebagai ilmu alat memahami Al-Quran dan hadis serta menguasai bahasa Arab. Ya. Sebelum itu dia matlamat. Hukum dia menurut kaedah hukum Islam bahawa mengetahui ilmu nahwu dan saraf untuk memahami Al-Quran dan Sunnah adalah fardu ain. Fardu ain wajib tak? Bagi setiap orang wajib. Hukum dia wajib. Jadi hari ni orang tak sedar ini wajib. Dia duk kejar ke tajwid. Ya? Tajwid itu fardu apa? Ain ke kifayah? Kifayah. Setengah-setengah mazhab kata kifayah. Bila seorang dah pandai, orang lain tak payah. Okey, insya-Allah kita berhenti setakat ni. Dan minggu depan bawa buku ni dan insya-Allah kita akan sekejap je kan. Subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ولا تؤاخذنا بما وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم على